Sistem raja berperlembagaan merupakan sistem yang banyak diamalkan oleh negara yang masih mengekalkan sistem monarki. Sistem ini kebiasaannya akan diikuti oleh konsep doktrin pengasingan kuasa atau separation of power, di mana raja yang bertakhta akan menjadi ketua di 3 badan utama kerajaan, iaitu kehakiman, perundangan dan juga eksekutif. Walaupun demikian, kuasa raja hanya terhad seperti mana yang diperuntukkan di dalam perlembagaan, dan perkara ini sudah tentu berbeza dengan negara yang masih mengekalkan sistem monarki mutlak atau absolute monarki, di mana raja atau sultan yang memerintah masih mempunyai kuasa penuh terhadap negaranya. Pada zaman moden pada hari ini, negara-negara yang masih mempertahankan sistem monarki akan menjadikan sistem raja berperlembagaan sebagai bentuk pemerintahan yang ideal, oleh kerana raja yang berkuasa turut mempunyai kuasa untuk menjaga kestabilan politik negara. Bila kita melihat sejarah, kita akan mendapati bahawa bagaimana sistem raja berperlembagaan ini boleh wujud. Oleh itu, pada hari ini saya akan membawa anda untuk mempelajari mengenai sejarah awal terbentuknya sistem monarki raja berperlembagaan. Sistem raja berperlembagaan ini mula terbentuk apabila berlakunya Glorious Revolution atau Revolusi Keagungan pada tahun 1688. Revolusi ini terjadi apabila Oliver Cromwell melakukan pemberontakan untuk menentang King Charles I. Perkara ini disebabkan oleh King Charles enggan untuk melakukan persidangan parlimen kerana bimbang kuasanya akan tergugat. Akibat daripada perkara ini, Oliver Cromwell berserta 15,000 tentera berjaya menggulingkan Raja Charles, dan Raja Charles juga dihukum mati ketika itu. Rentetan daripada peristiwa ini, Oliver Cromwell telah ditabarkan sebagai Lord Protector bagi England, yang menjadikan England ketika itu mengamalkan sistem republik. Tetapi pemerintahannya tidak bertahan lama kerana akhirnya Oliver Cromwell juga meninggal dunia selepas 9 tahun pemerintahan. Kemudian, takhta pemerintahan diteruskan oleh anak King Charles I, iaitu King Charles II. Hal ini menandakan kembalinya sistem monarki mutlak yang sebelum ini telah dimansuhkan oleh Oliver Cromwell yang menjadikan England sebagai republik. Sewaktu pemerintahan Raja Charles II, beliau telah membelakangkan parlimen dalam menggubal undang-undang yang sepatutnya parlimen berfungsi sebagai badan penggubal undang-undang. Tetapi Raja Charles II telah masuk campur dalam al-ehwal perundangan. Akibat daripada perbuatan Raja Charles II, rakyat England mula memberontak, dan pemberontakan tersebut pula disokong oleh King William of Orange dari Belanda yang merupakan menantu dari King Charles II itu sendiri. Akibat daripada pemberontakan tersebut, Raja Charles II telah melarikan diri ke Perancis, dan King William dari Belanda telah ditabalkan sebagai Raja England yang baru yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Mungkin ramai tertanya-tanya, kenapa revolusi ini dikenali sebagai Revolusi Keagungan, dan kenapa ia tidak dikenali sebagai Revolusi England sama seperti Revolusi Perancis dan Amerika? Hal ini kerana Revolusi Keagungan ini terjadi tanpa berlakunya sebarang pertumpahan darah dan peperangan, dan penurunan takhta Raja Charles II juga berlaku dengan lancar. Sekiranya kita melihat di Malaysia, raja berperlembagaan bermaksud sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam perlembagaan Malaysia, yang di Pertuan Agong akan bertindak berdasarkan perlembagaan dan nasihat Perdana Menteri. Bidang kuasa yang di Pertuan Agong telah dimaktubkan di dalam perlembagaan. Baginda akan mengetuai 3 badan kerajaan, iaitu eksekutif, perundangan dan kehakiman, yang di Pertuan Agong juga merupakan salah satu dari 3 elemen parlimen, iaitu Dewan Negara, Dewan Rakyat dan yang di Pertuan Agong. Kebawah Duli Yang Maha Mulia,
Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa untuk memanggil serta membubarkan parlimen. Baginda juga merupakan ketua tertinggi Angkatan Tentera. Baginda juga merupakan ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak memiliki sultan atau raja. Dan terdapat lagi beberapa bidang kuasa lain yang telah diperuntukkan di dalam perlembagaan. Itulah serba sedikit mengenai sejarah awal perkembangan sistem raja berperlembagaan.